murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Murid-murid boleh ikut bersama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi satu lagi tajuk untuk penilaian UPKK bidang sirah, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pengertian mukjizat? Mukjizat ialah dari segi bahasa, iaitu melemahkan atau mengalahkan. Dari segi istilah, mukjizat ialah perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada Rasul bagi membuktikan kebenaran Islam dan melemahkan tentangan musuh Islam. Baiklah murid-murid, seterusnya apakah tujuan mukjizat? Tujuan mukjizat yang pertama ialah untuk menyokong dakwah para rasul dan mematahkan hujah orang yang menentang. Yang kedua, menewaskan dan melumpuhkan tindakan orang yang menentang dan ingin menyakiti para rasul. Yang ketiga, sebagai bukti kerasulan dan kebenaran dakwah para rasul. Yang keempat, mengelakkan wujudnya nabi palsu seperti Musailamatul Kazzab, Al-Aswadul Ansi dan Sajah ibnul Haris. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah jenis-jenis mukjizat. Mukjizat terbahagi kepada dua, iaitu mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi. Yang pertama, mukjizat hissi ialah mukjizat yang boleh dilihat dan dirasai dengan panca indera. Contohnya seperti peristiwa bulan terbelah dua, terpancar air dari celah jari dan sebagainya. Yang kedua, mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat dan dirasai dengan panca indera, tetapi perlu difahami kandungannya menggunakan akal fikiran dan ilmu. Contohnya seperti kitab Al-Quran. Baiklah, seterusnya, apakah perbezaan antara mukjizat hissi dan mukjizat maknawi? Yang pertama, mukjizat hissi ialah dapat dilihat atau dirasai oleh panca indera bagi yang melihatnya. Yang kedua, hanya dapat disaksikan oleh umat-umat yang terdahulu. Yang ketiga, dizahirkan kepada seseorang rasul dan tidak dapat dilihat lagi hari ini kerana wafatnya rasul tersebut. Manakala mukjizat maknawi, yang pertama tidak dapat dirasai dan dilihat dengan panca indera, tetapi dapat difahami dengan akal dan kajian. Yang kedua, dapat lagi disaksikan oleh manusia pada hari ini. Yang ketiga, dizahirkan pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih kekal sehingga hari ini walaupun selepas wafatnya Rasul. Baiklah, seterusnya, apakah pula perbezaan antara mukjizat dan sihir? Yang pertama, mukjizat ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat tidak boleh dipelajari walaupun oleh Nabi dan Rasul itu sendiri. Manakala sihir ialah perkara luar biasa yang berlaku dalam kalangan manusia. Boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut.
sihir bertentangan dengan syarak dan membawa kepada syirik. Murid-murid, seterusnya mari kita lihat apakah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang pertama ialah Al-Quran. Pengertian Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril dalam bahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. Murid-murid, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi yang menjadi sumber rujukan manusia dan terpelihara sehingga hari kiamat. Dalilnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat bagaimana penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Peringkat pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah iaitu langit dunia pada malam Al-Qadr. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr ayat 1 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Peringkat kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Baiklah, seterusnya, apakah hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat? Hikmah yang pertama ialah untuk menanamkan akidah dengan sempurna. Yang kedua, untuk mengiringi peristiwa dari semasa ke semasa. Yang ketiga, menjawab persoalan dari masyarakat. Hikmah yang keempat, untuk membuktikan tentang mukjizat Al-Quran. Yang kelima, untuk membuktikan bahawa Al-Quran ialah kalamullah. Yang keenam, supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Baiklah, seterusnya, apakah peranan Al-Quran? Antara peranan Al-Quran ialah yang pertama, sebagai pelengkap kepada ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Yang kedua, sebagai menjelaskan penyelewengan dan perubahan yang berlaku kepada kitab sebelum Al-Quran. Yang ketiga, untuk menerangkan ajaran Islam dan mengakui kebenarannya. Yang keempat, membatalkan syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Baiklah, di sini Ustazah kongsikan sedikit info berkenaan dengan Al-Quran. Yang pertama, surah pertama yang turun ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 di Gua Hira, di mana penurunan wahyu pertama ini mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Yang kedua, surah terakhir yang diturunkan ialah surah Al-Maidah ayat 3 yang menceritakan tentang penyempurnaan Islam. Seterusnya, mukjizat yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bulan terbelah dua.
Antara kisahnya ialah yang pertama, orang musyrikin Mekah mencabar dan meminta supaya Nabi membuktikan kerasulan. Yang kedua, para sahabat begitu marah dengan permintaan yang biadab. Namun, Nabi menerima cabaran itu dengan tenang. Yang ketiga, lalu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dan bulan terbelah menjadi dua. Yang keempat, mereka yang menyaksikan peristiwa itu ada yang beriman dan ada pula mengatakan ini ialah satu sihir yang nyata. Seterusnya, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ketiga ialah matahari lambat terbenam. Antara peristiwanya ialah yang pertama, berlaku selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baginda menceritakan peristiwa itu kepada kaum musyrikin Mekah termasuk orang-orang Islam. Mereka tidak mempercayai dan menuduh baginda menipu. Yang kedua, kaum musyrikin meminta agar Rasulullah SAW membuktikan perkara tersebut. Maka baginda memberitahu bahawa akan ada kafilah Arab serba lengkap ke Mekah dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, kafilah tersebut tidak muncul sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar melambatkan matahari terbenam. Maka matahari lambat terbenam sehingga datang kafilah tersebut. Yang keempat, kaum musyrikin tetap tidak mempercayai dan menuduh baginda menggunakan sihir. Baiklah, seterusnya mukjizat keempat Nabi Muhammad SAW ialah terpancar air dari celah jari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat berada di Hudaibiyah, para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa mereka tiada bekalan air untuk minum dan berwuduk. Yang kedua, maka Rasulullah SAW memasukkan tangan ke dalam bekas air tersebut. Tiba-tiba, air keluar dan terpancar dari celah-celah jari baginda. Yang ketiga, air itu cukup untuk diminum dan berwuduk oleh semua orang yang ada. Baiklah, seterusnya rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini ialah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah Al-Quran. Yang kedua, bulan terbelah dua. Yang ketiga, matahari lambat terbenam. Yang keempat, terpancar air dari celah jari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, murid-murid boleh ulang semula video ini untuk lebih menguasai pelajaran kita pada hari ini. Ustazah doakan moga anda semua berjaya dengan cemerlang. Untuk akhirnya, Ustazah berharap agar murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.